بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam rancangan Mystic Horror. Dan pada video kali ini, aku akan membawakan dua kisah seram yang diambil daripada blog tempatan, iaitu Fiction Shasha. Jadi jom, tanpa membuang masa, kita teruskan dengan kisah yang pertama. Oh lupa, sebelum kita teruskan dengan kisah seram kita yang pertama, jangan lupa like, share dan subscribe channel Mystic Horror. Kepada yang dah like, share dan subscribe, terima kasih banyak-banyak. Arigato gozaimasu. Okay, jom kita tengok kisah kita yang pertama. Kisah kita yang pertama bertajuk Cik Merah. Ditulis oleh Walter Kevin. Okay, jom kita mula. 2 tahun yang lalu, time tu aku dengan keluarga terpaksa balik kampung disebabkan dapat berita kematian pakcik belah ayah aku. Pakcik ayah aku ni meninggal disebabkan sakit jantung. Aku, ayah, mak dan adik-beradik yang lain dah sampai dulu dekat kampung. Kampung aku agak pedalaman jugalah. Tapi kalau ikutkan tak jauh pun pedalaman tu. Dalam tak sampai 30 minit pun. Okey, time malam aku dihubungi oleh kawan aku, kawan sekerja. Dia cakap aku terbawa kunci store disebabkan aku orang terakhir yang kemas store tu semalam. Jadi hari ni dia minta aku hantar kunci store ke rumah dia disebabkan ada barang nak kena hantar dalam store tu pagi esok. Mujurlah kunci store tu aku letak dekat beg yang selalu aku bawa ke mana-mana. Kalau tak, terpaksalah balik rumah nak ambil kunci store dekat sana. Jauh kalau nak ulang balik. Nak tak nak, kena jugalah pergi hantar kunci store tu malam ni disebabkan esok aku dah start cuti 3 hari. Jam dah pukul 11.50 malam. Jadi aku minta izin dengan mak aku nak pergi hantar kunci store tu malam ni juga. Bila aku dah cerita nak kena hantar kunci tu pukul 11.50 malam, nak kena keluar rumah, mak aku ni dah mula tak setuju. Rasa tak sedap hati kalau aku pergi keluar driving tengah malam. Tapi aku berjaya juga pujuk mak aku ni sebab tak perlulah risaukan aku. InsyaAllah aku akan balik segera. Lepas mak aku dah berat hati nak izinkan aku pergi juga, aku ambil beg, kunci kereta dan turun ke kaki lima, terus pergi dekat kereta. Enjin kereta terus dihidupkan dan aku pun terus start perjalanan. Okey, dekat sinilah dah bermula kisah seram yang aku alami for the first time ever. Time aku sedang dalam perjalanan, jalan memang gelap gelita dengan tak ada lampu jalan. Kereta lain yang lalu pun tak ada, sebiji kereta pun tak lalu. Bukan setakat lampu kereta pun tak ada, dah kereta pun tak lalu lalang, lampu kereta pun tak jumpa, bulan dan bintang pun tak ada. Pendek kata memang gelap. Dia katakan hanya cahaya lampu kereta aku je. Dalam aku duduk balik bawa kereta tu kan, 30 minit dah berlalu. Kat sini aku dah mula rasa heran, rasa pelik. Aku dah mula perasan benda pelik. Jalan yang aku lalu ni tak sampai-sampai ke pangkal. Dan yang buat aku rasa makin pelik, aku dah lalu jalan tu lebih 3 kali.
Maksudnya dia berpusing tempat yang sama, dia tak boleh keluar. Jadi aku dah mula sedar yang jalan tu berulang-ulang. Sebab dekat tepi jalan tu ada satu petanda, iaitu kubur lama. Kubur lama. Dan aku dah jumpa kubur ni terserempak dengan kubur lama tu berterusan. Sepanjang dia pusing tempat yang sama tu, dia asyik jumpa kubur lama dan kubur lama. Ada apa tu? Jadi kat sini aku dah mula tak sedar hati bila jalan yang aku lalu ni dah masuk kali keempat. Yang ni aku dah mula tarik nafas, dah hembus nafas, tak nak panik. Jadi aku pun buka full volume radio nak elakkan rasa sunyi. Aku takut terdengar bunyi pelik-pelik, sebab tu aku buka radio pusing full volumenya. Bila aku tengok jam dekat handphone aku, dah pukul 12.46 tengah malam. Jadi aku dah terkurung dalam kereta hampir 1 jam, masih lagi tak jumpa jalan. Penghujung jalan tu masih tak jumpa destinasi tu. Jadi aku pun teruskanlah perjalanan. Jalan punya jalan, aku dah mula rasa tak tenang, dah mula rasa lain. Dan tiba-tiba kereta aku jadi berat. Dan yang paling buat aku takut, ada bunyi ketukan yang kuat daripada belakang mereka. Ada bunyi ketukan yang kuat dari belakang kereta. Ketok, ketok, ketok. Dia ketuk, wui, ketok. Jadi terus berpeluh lah. Bayangkan bawa kereta seorang-seorang, orang ketuk kuat daripada belakang. Kereta kita kosong, jalan kosong. Bayangkan ada orang ketuk kereta kita daripada belakang. Jadi peluh ni basah habis dahi. Jadi aircon pun tak jalan, memang berpeluh. Dia punya seram sejuk tu lain macam. Jadi menambahkan lagi rasa seram bila kubur lama yang aku lalu tu dah 5 kali. Yang kali kelima ni jeng jeng jeng, ada kelibat seseorang ataupun someone. Nak guna juga bahasa Inggeris. Ada kelibat seseorang duduk dekat permukaan satu kubur yang agak dekat dengan jalan. Maksudnya kubur tu macam berhampiran dengan jalan, dan dia nampak orang tu duduk atas kubur. Bila aku tengok lagi dengan lebih jelas, yes, memang ada orang. Nak describe dia, apa yang aku nampak, orang tu dia pakai baju merah, rambut panjang kusut, dan kulit lengan dia putih pucat. Jadi alhamdulillah muka tak nampak, disebabkan makhluk tersebut membelakangi jalan. Kalau dia pusing, na'udzubillah min zalim, hampir menangis, peluh makin menitis, plus rasa nak terkencing. Aku dah mula berdoa dalam hati supaya janganlah dia tu kacau aku. Dan aku berdoa supaya cepat sampai ke penghujung jalan. Dan lepas aku baca doa, aku minta, tiba-tiba kereta aku yang berat tu jadi ringan balik. Aku teruskan memandu, tapi aku memandu tak terlalu laju dan tak terlalu perlahan. Biasa-biasa je. Aku risau, kalau aku buat kereta dengan laju, manalah tahu benda merah tadi tu tiba-tiba bangun pergi lintas jalan, terus berlanggar. Kalau terlanggar, okey lagi. Yang risau takut langgar pokok atau masuk gaung. Tak pasal-pasal ikut pakcik saya sekali yang meninggal tu. Jadi hati aku dah mula rasa lega bila kereta dah mula ringan. Aku rasa tenang. Jadi bila aku dah rasakan diri aku ni dah ada dekat penghujung jalan tersebut, dah jumpa jalan, bila dah sampai dekat simpang, aku tarik nafas lega. Dan aku terus pecut bila aku dah masuk highway. Sepanjang perjalanan aku nak pergi rumah kawan aku ni, tak ada apa-apa lagi lah. Jam dah pukul 1.31 pagi. Jadi aku minta izin kawan aku tu nak tumpang tidur je lah kat rumah dia untuk malam ni je. Jadi disebabkan dia masih bujang, dia tinggal seorang, sebaiklah taklah malu sangat nak tumpang tidur. Sepanjang aku duduk baring, aku tak boleh nak tidur ataupun nak pejam mata, disebabkan rasa takut tu masih ada. Disebabkan apa? Sebab aku masih teringat bayang-bayang
masa aku diganggu oleh cik merah tadi. Bila aku tengok jam, dah pukul 3.12 pagi. Aku call mak aku lepas kawan aku ni offer aku untuk tidur kat rumah dia. Aku call mak aku ni bukan apa, sebab takut mak aku tak risau dan tak tunggu kepulangan aku. Sepanjang malam tu aku tak boleh tidur. Walaupun dah tidur kat rumah member, tak boleh tidur sampai ke pagi. Bila dah pagi, aku pergi breakfast dekat kedai. Aku terus balik ke kampung terus lah. Sebab waktu tu mak dah suruh aku balik cepat. Waktu siang ni taklah takut sangat nak lalu jalan tersebut. Sampailah aku lalu dekat tapak kubur lama tu. Kat situ dah aku jadi trauma. Jadi tak selesa bila tengok balik kubur lama, disebabkan aku asyik teringat sosok wanita berbaju merah berdiri atas kubur tu. Persoalan dia, kubur siapa yang dia berdiri tu? Adakah kubur mak ayah dia? Adakah kubur suami dia? Nak kata ada orang melawat kubur, tak logik. Tapi yang paling aku seram, adakah itu kubur dia? Yang ni takut. Okay, bila dah sampai dekat kampung, aku ceritalah benda yang aku lalui malam tu dekat mak dengan ayah aku. A sampai Z aku bawa kereta pusing-pusing tempat yang sama 5 kali, jumpa kubur lama, jumpa cik merah atas kubur. Tak ada satu pun detail yang tertinggal. Jadi lepas je alami peristiwa tu, aku demam panas seminggu. Tambah lagi cuti dari 3 hari jadi 6 hari. Lepas kejadian tu, aku dah tak berani lagi lah nak bawa sorang-sorang waktu malam. Lebih-lebih lagi dekat kawasan yang berhutan atau pendalaman. Aku berharap lah dan berdoa itu adalah first and the last aku jumpa makhluk ngeri tu. Alhamdulillah, nasib baik dia tak pusing wajah dia, nampak belakang dia je. Bayangkan anda semua, dalam keadaan seorang diri dalam kereta tengah bawa gelap gelita, melalui jalan yang sama 4 atau 5 kali. Sedangkan selalunya kalau kita nak pergi satu tempat tu, dah tentulah kita dah tahu simpang mana nak keluar. Tapi simpang yang kita selalu jumpa tu tak jumpa. Yang kita lalu kubur lama. Aku lah. Memandu 2 jam lebih tak sampai-sampai. Jalan pula kawasan kubur berkali-kali. Jumpa pula akak merah kat tengah-tengah kubur. Memang tak tahan mak oi. Jadi ini sajalah kisah aku. Aku minta maaf, mungkin kisah aku tak seram, tapi bagi aku sangat seram kena hadapi benda-benda mistik macam ni. Aku nak minta maaf sekali lagi kepada semua. Aku punya cerita ni mungkin agak tunggang langgang. Aku pun tak pandai sangat nak mengarang cerita. Jadi ini hanyalah cerita dan pengalaman aku untuk berkongsi dengan pembaca-pembaca sekalian. Bye-bye. Okay, itu adalah kisah kita yang pertama. Seram juga kisah dia, walaupun bunyi macam tak seram. Cik merah. Cik Ponti dalam bentuk baju kebaya merah barangkali. Jadi sebelum kita pergi ke kisah yang seterusnya, saya nak tanya anda lah, pernah tak anda berada dalam situasi penulis cerita ni tadi? Anda buat kereta kan, seorang-seorang, pusing jalan yang sama banyak kali, tak jumpa-jumpa nak keluar. Pernah tak? Boleh kongsi dekat ruangan komen. Jadi jom kita teruskan kisah yang kedua. Kisah yang kedua juga diambil daripada fiction Sasha, ditulis oleh Amy, bertajuk Jengka Angka. Ini adalah pengalaman seram yang aku alami time aku duduk study dekat college, sebuah IPT dekat Pahang. Tempat ni namanya Jengka. Kisah seram aku ni banyak, tapi aku akan bagi tahu 2 kisah je untuk kisah kali ni. Baik, nak bagi describe lah. College aku ni ada 10 tingkat. Satu tingkat ada 10 biji buah rumah. Satu rumah ada 4 bilik dan didiami 8 orang. Boleh faham? Jadi kisah ni bermula bila aku dalam SEM 2. Siapa yang biasa duduk asrama atau college memang korang faham lah, dobi ni memang penuh. Kadang-kadang tu beratur kat dobi pun
tinggalkan bakul untuk queue. Maksudnya dia tanda tempat dia, takut orang potong. Jadi dia letak bakul tu nak. Jadi aku pula ni jenis yang balas nak beratur kalau pergi Dobi. Jadi aku akan pergi Dobi pada pukul jam 1 atau 2 pagi. Time ni orang dah tak ada ataupun jarang orang ada. Ada satu hari ni aku kena pergi Dobi lewat malam. Pukul 12 pukul 12 pula dah. Pukul 2 suku pagi macam tu. Sebab meeting aku habis lewat masa tu. Baju pun dah banyak tak basuh. Musim hujan. Ampaian pun penuh bukan Dobi. Jadi aku turunlah ke bawah, ground floor, dekat mana Dobi kami terletak. College aku ada dekat tingkat 7. Masa aku turun tu, alhamdulillah, suasana masih okey dan ada beberapa kerat orang student yang sedang berjalan balik daripada Dobi. Jadi tak rasa seram sangat lah. Aku pun macam biasa, buah baju, sabun, tekan lah start mesin mode basuh kat mesin basuh tu. Jadi timing dia 45 minit jugalah masa menunggu. Lama juga ni 45 minit ni. Takkan nak tunggu kat bawah. Tak ada Itu adalah bisik hati aku. Jadi aku decide nak tunggu dekat bilik set timer. Bila sampai kat rumah aku tengok asmat aku ramai yang belum tidur lagi. Lega hati aku. Rasa tak sunyi. Aku pun duduk dalam bilik, duduk scroll Instagram dan Facebook. Masa pun berlalu. Jadi rumah aku pun dah makin sunyi. Asmat aku seorang-seorang dah lena. Jam dah menunjukkan pukul 2.55 pagi. Lagi 5 minit nak pukul 3. Aku call roommate aku nak tanya dia kat mana. Roommate aku ni dia pergi rumah kawan dia dekat tingkat lain nak study. Bila aku call, dia cakap malam ni dia tidur bilik kawan dia tak balik. Jadi terpaksalah aku turun ambil baju seorang diri. Jadi kesian pula nak kejutkan roommate yang lain yang tengah tidur. Suasana malam tu sejuk sangat. Angin duk tiup sayup-sayup sambil ditemani bunyi cekrik. Aku turun lift. Bila sampai aku dekat bawah, aku rasa lain sangat. Rasa macam tak enak, rasa macam benda tak kena. Ditambah pula suasana malam tu ada hujan gerimis. Sunyi yang tak amat sangat. Aku dah mula rasa tak sedap hati. Dobi pula terletak dekat ujung koridor. Aku pula dekat tengah-tengah koridor. Dengan beratnya langkah aku pun pergi jugalah dekat ujung koridor. Nak pergi Dobi, nak ambil baju-baju. Takkan nak tinggal macam tu je kot kan. Dobi macam biasalah, tak ada orang. Bila aku nak keluarkan pakaian aku daripada mesin tu, time ni aku dah perasan macam ada kelibat orang berjalan depan pintu Dobi. Rasa lega lah. Ada juga orang malam-malam buta macam ni. Aku pun sambung teruskan masukkan baju yang dah bersih dalam beg nak bawa balik ke bilik. Masukkan dalam raga nak bawa balik ke bilik. Dan tiba-tiba kelibat tu pula aku ternampak lagi daripada ekor mata. Aku nampak kelibat tu duk ulang-alik depan pintu Dobi tu, laju. Pintu Dobi dekat situ sebesar pintu rumah biasa je. Dan aku tengok jam dah pukul 3 pagi. Persoalan dia kan, orang yang kelibat tu lalu lalang nak gimana? Ulang-alik sana ke sini. Time dia aku dah tak sedap hati. Takkanlah waktu macam ni ada meeting pula kan, pukul 3 pagi siapa nak buat meeting. Tapi aku buat dono je lah. Aku abaikan apa yang aku nampak tu. Lepas dah settle angkat semua baju, aku decide nak video call ayahku yang duduk kat KL. Sebab ayah aku yang ajak aku supaya jadi berani. Jadi kalau aku takut, ayah lah tempat aku mengadu dan minta teman. Aku call ayah. Alhamdulillah ayah angkat dan aku minta ayah temankan aku naik bilik. Ayah setuju. Waktu tengah call, hello ayah. Oh ayah. Ya. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam. Kamu sihat ke? Saya sihat ya. Kenapa call ayah ni? Ayah, saya sebenarnya rasa tak sedap hati lah turun kat Dobi ni. Tak apa, ayah faham. Kamu kena berani. Ayah dah ajar kan, baca ayat-ayat tu. Baca.
Jadi video call tu terputus kejap. Video call tu tertutup kejap. Dan tak lama kemudian dia reconnecting balik. Line telefon okey balik. Tapi yang kat sini kejutan dia. Bila video tu dah reconnecting, aku terkejut. Dalam video call tu, dekat belakang aku, kan bila kita video call kan, kamera kita kan boleh nampak belakang kan. Kalau siapa pernah buat video call, ada dekat belakang nampak kan, bila kita buat video call kan. Bila dah reconnecting balik line tu, line telefon tu, line internet tu, aku tu nampak dalam video tu, belakang aku ada sepasang mata merah duduk jenguk aku daripada tepi pintu lobi tadi. Badan dia besar dan tinggi, berwarna hitam dan gelap. Anda boleh bayang, anda kena guna imajinasi ya, sebab ni kisah yang diceritakan anda dengar. Jadi aku terkejut. Aku punya terkejut tu macam telefon yang pegang tu tercampak ke lantai. Ya Allah, ya Allah, Allahu Akbar, Allah. Aku bersuara, terus gigil. Satu badan macam sejuk. Jadi ayah aku pun sama balik call. Kenapa dah tu menjerit tu? Adik? Oh adik, okey ke tu? Ni, ayah tanya ni. Ayah aku panggil daripada video call tadi. Aku terduduk disebabkan terkejut. Plus lidah aku kaku, tak dapat nak jawab ayah aku panggil, disebabkan entiti aku nampak tadi. Jadi aku ambil handphone, lari pergi kat lift. Aku tinggal baju aku, dah sebab terlalu takut. Aku dah lantak lah baju tu, disebabkan dah terlalu takut. Jadi waktu aku tengah berlari nak balik tu, aku dapat rasa benda tu ada dekat belakang aku. Dalam lift pula, aku cuba bersembang lagi dengan ayah, tapi mulut aku tak boleh nak kata apa, terkunci. Jadi ayah aku ni dah macam faham. Bila dia tengok melalui video call, dia tengok aku dah terkaku, dia dah faham. Jadi ayah aku berpesan suruh aku istighfar, tarik nafas dalam-dalam. Aku je ikut je lah. Aku tarik nafas dalam-dalam, aku hembus slow. Jadi aku dengar, aku ikut je apa yang ayah cakap. Tapi dalam hati dah macam-macam surah dah aku baca, termasuk doa makan. Tapi apakan daya, yang aku boleh ingat waktu tu Allah semata-mata. Memang tak ada surah lah yang lalu kat kepala, memang blank. Ting, bunyi lift sampai dekat tingkat 7. Aku keluar. Aku matikan video call. Aku turn off video call sebab aku dah nak sampai rumah. Jadi aku minta ayah teman sampai situ je sebab dah nak sampai rumah. By the way, rumah aku ada dekat hujung koridor. Jadi aku kena berjalan sampai ke hujung nak sampai ke rumah. Sambil handphone letak kat poket, aku pegang kunci rumah nak buka pintu. Time nak buka pintu tu, sekali lagi kelibat yang sama dekat sebelah tangga tepi rumah aku. Tapi kali ni dia makin dekat, dan aku dapat rasakan macam ada haba dekat belakang. Aku cepat-cepat buka pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku bagi salam. Dengan cepat aku buka kan. Terus tutup pintu. Rasa lega dalam dada sebab aku rasa selamat sampai ke rumah. Aku jenguk dekat tingkap nak tengok kok ada lagi tak benda tu kat luar. Dan alamak, ni yang tak best ni, makhluk hitam tadi tu masih dekat luar dan tak dapat masuk ke dalam. Jadi disebabkan aku bagi salam, dia boleh duduk dekat luar. Aku terus pergi toilet, basuh kaki, basuh muka, ambil wuduk, masuk bilik, aku tidur. Dalam keadaan bilik aku terang benderang, aku buka lampu. Ya Allah, memang Allah je lah yang tahu perasaan aku masa tu. Takutnya, cuak, panik, macam-macam lah, disebabkan aku terkejut dengan apa yang aku nampak. Keesokan pagi dia, roommate aku balik dan dia kejutkan aku nak sembahyang subuh. Aku demam 3 hari disebabkan terkejut dengan apa yang aku nampak. Memang sungguh itu adalah pengalaman pertama aku nampak lembaga sebesar tu yang selama ni aku dengar daripada mulut-mulut orang. Tapi pada malam tu memang aku diberi peluang nak tengok keajaiban Allah Subhanahu Taala. Jadi lepas semuanya dah reda, barulah aku cerita dekat ayah aku. Ayah aku pun lepas dengar cerita aku, dia pesan, jangan lagi keluar malam-malam nak pergi mana-mana. Hatta kalau nak pergi ke Dobi sekalipun, ayah aku akan suruh aku ajak kawan-kawan, jangan pergi seorang-seorang, mesti beramai-ramai.
Dan kalau boleh jangan pergilah terlalu lewat malam. Sejak daripada kejadian tu lah aku akan pergi Dobi selepas subuh, time aku tak ada kelas. Sebab pagi selalunya tak terlalu ramai student yang guna Dobi sebab diorang ada kuliah. Jadi sebelum ni pagi kalau tak ada kelas aku akan tidur je. Oh ya, roommate aku lah yang kena tolak ambilkan baju yang aku tinggal dekat koridor Dobi tu disebabkan aku demam. Okey, ni cerita kedua. Cerita kedua ni pula dialami oleh aku dan kawan aku. Kawan aku ni dia ada sixth sense lah daripada kecil. Dan dia sering mengaku dia sendiri ada penjaga. Tapi yang bagusnya penjaga dia ni tak ganggu orang. Kalau tak memang dah lama lari lah. Okey, cerita dia bermula ada satu malam ni. Aku lepak dekat bilik member aku, Lala, yang ada sixth sense tu, bersama seorang lagi kawan kami, Mimi. Jadi 3 orang dalam satu bilik. Bilik kawan aku ni ada 2 katil. Katil dia menghadap pintu dan sebelah dia ada tingkap besar. Selalunya kami memang akan tutup tingkap kalau waktu dah maghrib, walaupun tingkap tu hanya menghala ke arah koridor depan rumah, pun kami tetap tutup. Okey, kami bertiga sebenarnya lepak nak buat assignment sama-sama. Time tu dah maghrib, jadi si Lala pun tutuplah tingkap bilik. Tapi masalah dia lansir tak tutup, jadi kami boleh nampak dekat luar walaupun tingkap tu dah tutup. Time tu pula si Lala ni seorang je yang boleh solat. Yang lain kira ABC lah, Allah bagi cuti. Jadi aku dengan Bibi pun tunggu dalam bilik masa Lala pergi solat dengan housemate yang lain dekat depan. Dan lepas tu si Bibi ni tiba-tiba tanya aku, betul ke lagu Cindai ni berhantu Allah mak, dia boleh tanya soalan macam tu pula. Aku tiba-tiba pelik boleh ditanya pula macam tu. Aku pun jawab lah, tak tahulah Bi, tapi aku ada dengar-dengar juga daripada mulut orang yang lagu Cindai ni menyeru Pontianak. Lepas tu si Bibi ni pun tiba-tiba dia pasang lagu Cindai tu dalam bilik. Oh ya, berani. Aku dengar je lah sebab tak tahu, sebab tak percaya lagi waktu tu dengan kisah mistik lagu Cindai tu. Kononnya aku pun nak make sure lah kesahihan cerita-cerita orang dalam internet tu yang berani buka tu. Tapi bila si Bibi ni pasang lagu tu sampai habis, okey je, nothing happen. Tak lama lepas tu Lala masuk bilik lepas solat. Dia tanya, korang buat apa tadi? Aku dengan si Bibi ni jawab, tunggu kau lah Lala. Dah Lala tu buat muka, tak ada reaction. Lepas tu dia pergi dekat tingkap, dia tutup lansir. Aku tengok pelik juga, kenapa dia pergi tutup lansir dekat tingkap. Aku tengok Bibi, tapi Bibi buat tak tahu. Aku pun malah nak tanya apa-apa dekat Lala. Mungkin dia nak privacy kot, supaya orang luar tak nampak kami dalam bilik ni. Lepas tu kami sambung buat assignment sama-sama, sambil pasang macam-macam jenis lagu nak bagi meriah. Jadi aku ni duk perasan, semenjak Lala tegur kita orang tadi, dia punya senyap tu makin luar biasa. Dia banyak tunduk kepala dan bercakap bila kita orang tanya. Maksudnya jawab satu, dia jawab satu je lah. Tapi aku husnuzan lah, mungkin dia penat kot sebab siang tadi dah ada meeting persatuan kan, ada aktiviti dan sebagainya. Tak naklah tegur dia, takut nanti dia terasa hati ataupun tak selesa pula. Beberapa jam kemudian, waktu tu dah pukul 12:01 tengah malam, aku dengan Bibi decide nak balik bilik. Mula-mula tu Lala tahan tau, kita orang tak bagi balik. Dia tahan kita orang, Lala ni. Dia suruh kita tidur je kat bilik dia. Tapi aku dengan Bibi kan tengah bulan sabit merah, faham je lah. Jadi kita orang tolak lah sebab tak selesa, takut bocor ke apa nanti susah pula. Lagipun roommate si Lala tu ada, kita orang tak naklah ganggu ketenteraman dia. Awalnya Lala memang seboleh-bolehnya tak nak bagi kita orang balik. Dia kata, janganlah balik, tunggulah subuh esok, tak payahlah balik lu, lepak lu, tidur lu malam ni. Tapi sebab kita orang berkeras, tak nak tidur dalam bilik dia, jadi dia pun terpaksalah bagi balik. Tak boleh nak paksa dah kan. Jadi Lala pun hantar kita orang sampai pintu dan dia pesan, ni
korang yang bulan sabit merah ni, balik ni korang jangan lupa bersihkan pad wanita korang tu. Basuh kaki, basuh muka, ambil uduk. Aku dengan bibi ni terus tengok satu sama lain dengan muka pelik. Oh iyalah, tiba-tiba pesan macam tu. Tapi kita orang okey je lah walaupun rasa blank. Masa dekat lift, aku dengan bibi berpisah disebabkan rumah bibi dekat tingkat bawah je. Cuma rumah aku ni kena naik lift. Jadinya bibi turun tangga, aku pula tunggu lift. Masa bibi turun tangga tu, aku hantar dia dengan pandangan mata sampailah aku tak nampak dia dah. Maksudnya dia renung kawan dia sampai kawan dia masuk rumah dia. Jadi bila aku dah tak nampak si bibi ni, sambil tunggu lift tu aku main handphone lah. Tapi pelik malam tu, lift tu boleh jadi lambat pula, padahal tingkat 4 je. Sambil aku tunggu kan, tengah aku duduk tunggu tu kan, tiba-tiba ada suara orang menyanyi berbisik dekat telinga aku. Boleh dengar? Suara dia sayup dan terdengar jauh. Dalam hati aku tak rasa apa-apa. Dan aku memang dah agak dah si bibi yang nyanyi lagu tu. Sebab ialah rumah dia dekat bawah je. Confirm suara dia boleh dengar kalau dia menyanyi. Tambah pula waktu malam tu sunyi, memang suara tu jelas dengar dekat telinga aku. Lift sampai, ting, aku masuk dan naik tingkat 7. Aku keluar lift dan sekali lagi aku dengar. Cuma kali ni versi ada humming. Tadi lagu Cindah Bisik, yang ni di humming dan bunyi dia sama, sayup. Time ni aku dah pelik. Takkan pula suara bibi dekat tingkat 3 boleh dengar pula kan. Memang tak logik dah ni. Aku apa lagi, meremam bulu rumah, terus berlari ke rumah aku. Masuk rumah, aku bagi salam, kunci pintu. Kalau diikutkan rasa nak tidur terus, tapi aku teringat si Lala ni pesan bersihkan apa yang patut. Jadi aku pun tengah datang period time tu, aku pun settle lah apa yang patut disettlekan. Lepas dah settle semua, masuk bilik nak tidur. Rumah aku meriah sebab housemate aku semua tak tidur lagi, duk tengok movie dekat ruang tamu. Jadi time ni lah aku ambil kesempatan nak tidur. Time tengah meriah tu, nanti kalau dah sunyi jadi susah pula nak tidur. Esok petangnya aku, Lala, Bibi dan beberapa orang group mate lain jumpa untuk buat assignment. Tapi kali ni kita orang jumpa dekat food court. Kita orang pun discuss macam biasa. Sampailah dia orang decide nak rehat kejap dalam 10 minit. Bibi bisik dekat aku, dia tanya, Weh, mana semalam kau kena kacau benda-benda pelik tak? Dia dah buka cerita. Aku jawab lah, tak ada kenapa. Jadi pada awalnya aku tak nak cerita sebab aku tak nak buat semua jadi takut. Tiba-tiba bibi ni buka cerita. Rupanya semalam masa kita orang terpisah, masa nak balik daripada bilik Lala, lepas dia turun tangga tu, dia dengar aku panggil dia, Bibi. Jadi dia menyahut, apa? Lepas tu suara tu senyap. Kemudian dia dengar balik suara tu panggil dia. Kali ni dia naik balik atas sebab dia ingatkan aku yang panggil. Tapi bibi ni terkejut bila dia naik tangga nak jenguk. Kok lah aku panggil dia, rupanya aku dah tak ada dekat situ. Disebabkan aku sebenarnya dah masuk lift masa tu, dan dia masih dengar suara yang sama panggil dia tu, tapi dia mengilai. Seram lah. Teruslah si bibi ni nak balik ke bilik dalam keadaan hati berdebar. Jadi saya minta anda semua gunakan imajinasi anda untuk menghayati kisah ni ya. Lala yang terdengar bibi bercerita, dia pun buka cerita, tapi bersih dia. Dia kata masa dia tegur kita orang buat apa tu, dia sebenarnya dah nampak. Lala ni kan boleh nampak ada siksan. Waktu dia pesan, dia tegur tu, suruh cuci apa yang patut tu, pek wanita tu. Dia kata sebenarnya dia dah nampak ada benda cik pon berambut panjang, kusut, berbaju lusuh, warna putih kemerahan,
duduk bertengek dekat balkoni depan tingkap bilik yang kita orang lepak malam semalam tu. Sebab tu Lala terus tutup lasir dan tunduk sepanjang malam. Tak berani angkat muka sebab dia kata bayangan benda tu ada dalam bilik dia. Dan sebab tu jugalah dia tak bagi kita orang balik, sebab dia risau, takut kita orang kena ganggu. Tapi dia tak nak cerita waktu tu. Dia tak nak kita orang takut, sebab benda tu memang ada dekat depan tingkap bilik tu. Tu dia. Bila dia orang cerita bahagian dia orang pula, aku pun ceritalah balik apa yang aku kenal malam semalam. Lala pun cakap lah dekat aku, anak tahu tak, orang kata kalau suara benda tu kita dengar sayup jauh, maknanya benda tu dekat dengan kita. Takut dah. Meremang aku bila dengar, sebab dia kata suara jauh maknanya dekat. Jadi malam semalam suara tu sayup, betul tak? Betul tak? Uish. Meremang terus dengar. Bila dengar Lala cakap macam tu, mana taknya 2 kali dengar suara tu dari tingkat bawah ke tingkat atas. Jadi maknanya benda tu memang dekat dengan aku. Tapi Alhamdulillah tak ada apa yang teruk pun berlaku. Jadi kita orang tak beranilah nak test. Tak beranilah nak test akan satu-satu cerita mistik yang berlaku. Aku pun tak pastilah benda ni jadi secara kebetulan atau memang lagu Cindai tu yang mistik. Wallahualam. Tambahan pula, memang ada ura-ura yang mengatakan tapak college kami tinggal ni dulu hutan. Dan sebelum dibenakan college, tempat ni dikatakan pernah dijadikan sebagai seorang tempat tapak college kami ni. Pernah seorang ustaz jadikan tempat dia buang benda gaib tu. Ada aku dengar ustaz tu lepaskan 2 bas penuh benda tu dekat sini. Jadi sebab itulah tempat ni angker. Tapi kisah sebenar wallahualam, Allah sahaja yang tahu yang benar. Amy, itu sajalah kisah yang aku dapat kongsikan pada malam ini. Meremang cerita dia yang kedua ni. Cik Ponti. Siapa tak kenal Cik Ponti, hantu paling legend dekat Malaysia, kan? Kalau Pontianak orang putih tak best sebab dia pakai kod, kan? Siap boleh beli hartanah lagi, kan? Kalau kita tengok cerita Hollywood lah, kan, vampire boleh beli hartanah, boleh beli kereta. Kan? Dia tak boleh keluar siang, dia cuma boleh keluar malam. Tapi Pontianak Malaysia ni paling legend. Dia perempuan. Itulah tak faham sampai sekarang, kenapa kalau Pontianak je mesti perempuan. Kenapa? Tapi perempuan kalau mengamuk memang scary. Memang macam Pontianak. Rasanya tu lah kot. Aduh. Okay, saya nak explain sekali lagi kepada yang masih belum faham format horror storyteller ni. Sebenarnya anda kena gunakan imaginasi anda untuk anda hayati kisah ni. Sambil dengar saya bercerita tu, anda kena cuba faham. Waktu saya cerita tu, anda kena bayangkan, contoh saya cakap tadi kan, terdengar suara orang daripada belakang. Waktu ni anda kena bayangkan anda duduk dekat tempat tu. Itu maksud dia. Horror storyteller itu adalah format dia. Dia bukan macam, dia tak buat filem pendek ataupun orang kata apa, dia tak macam duk terjah tempat usang tu, yang tu live. Tapi yang horror storyteller ni dia lebih kepada dengar cerita je. Macam kita dengar ustaz baca kitab dekat surau, kan, yang kita tak bawa kitab, kan, tapi kita dengar ustaz tu bercerita, kita faham, kita dengar, kan. Macam tu lah. Saya harap anda faham lah. Jadi terima kasih kepada anda yang dah dengar kisah ni pada malam ni. Terima kasih. Dan terima kasih kepada yang dah support, like, share dan subscribe. Terima kasih banyak-banyak. Dan aku nak ucapkan terima kasih lagi banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak kepada subscriber yang tak henti-henti duk bagi semangat, duk suruh teruskan berkarya. Ada yang request kisah-kisah seram. Kepada anda yang tengah tengok video ni, jangan malu, jangan segan. Boleh tulis dekat ruangan komen nak request kisah tentang apa. Jangan minta kisah Upay Pen pula. Ni cerita hantu. Minta lah kisah seram apa, kan. Jadi itu sajalah yang aku dapat kongsikan pada malam ini. Jumpa anda on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.